lakukan pada ketika kami berunding, menimbang bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, di pohon doa kami dikenan. Amin. Ya Tuhan seru alam sekalian. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Usul Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan Yang Di-Pertua, tanpa mengambil kira usul peraturan mesyuarat 12.1 terdahulu, iaitu pada Khamis 5 November 2020, dan mengikut peraturan 12.1, saya dengan ini memohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini, Rabu 25 November 2020, tidak akan ditangguhkan sehingga jam 3 petang ini. Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat. Ahli-ahli Yang Berhormat semua, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, pohon kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka usul itu disetujukan. Terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris untuk soalan yang pertama. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Sebelum saya ajukan soalan pertama, kita menerima berita sedih kerana kehilangan seorang pahlawan. Saya ucapkan takziah kepada keluarga mendiang Korporal Baharudin bin Ramli akibat terkena timbakan semasa kawalan keselamatan Ops Benting di Sempadan, Malaysia dan Thailand. Soalan saya nombor 1, Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan rasa takziah kepada keluarga Allahyarham di atas pemergian arwah. Dipersilakan Yang Berhormat Menteri, Tuan Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Libaran. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi pelaksanaan projek Jalan Luar Bandar JALB Sabah di bawah RMK 11 sebanyak 101 projek telah diluluskan dengan kos keseluruhan adalah sebanyak RM6.5 bilion. Daripada 101 buah projek tersebut, sebanyak 18 projek sedang dalam peringkat perancangan, 22 projek dalam perlantikan perunding dan reka bentuk, 7 projek sedang dalam peringkat perolehan, 26 projek dalam pembinaan dan 28 projek telah siap sepenuhnya. Bagi pelaksanaan projek bekalan elektrik luar bandar BELB Sabah pula, di bawah RMK 11 sebanyak 15 projek telah diluluskan dengan kos keseluruhan adalah sebanyak RM3.6 bilion dan memberi manfaat kepada 9,588 buah rumah di pelbagai daerah di negeri Sabah. Daripada 15 buah projek tersebut, sebanyak 2 projek sedang dalam peringkat pelantikan perunding kajian kesesuaian, 9 projek dalam fasa pembinaan dan 4 projek telah siap sepenuhnya. Manakala bagi bekalan air luar bandar BLB negeri Sabah, sebanyak 63 buah projek sedang dilaksanakan oleh kementerian dengan kos keseluruhan sebanyak RM2.4 bilion dan memberi manfaat kepada 34,078 buah rumah
Daripada 63 buah projek tersebut, 21 projek dalam peringkat pembinaan, 38 dalam peringkat reka bentuk dan 4 projek telah siap. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Zakaria. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang terperinci daripada Timbalan Menteri. Saya dalam belanjawan 2021, Kementerian Pembangunan Luar Bandar atau KPLB menerima RM 10.19 bilion, meliputi RM 3.533 bilion peruntukan pengurusan dan 6.657 bilion peruntukan pembangunan. Jumlah peruntukan mengikut sebanyak 431 juta atau 4.42% berbanding belanjawan 2021. Soalan saya yang di-Pertua, minta Menteri jelaskan di bawah rancangan Malaysia ke-11, berapakah peratusan telah dicapai untuk agenda pembangunan infrastruktur di negeri Sabah. Minta juga Menteri nyatakan bagaimanakah kerajaan dapat menjamin pembangunan di negeri Sabah ini dan masyarakat dan dapat dimanfaatkan daripada belanjawan 2021 dan rancangan Malaysia ke-11 ke-12 RMK-12 yang bakal dibentangkan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Ya, terima kasih pada Yang Berhormat yang bertanyakan soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi bekalan elektrik luar bandar BELB, peratus liputan bekalan elektrik sehingga penghujung tahun 2020 telah mencapai 96.29% dengan 3.066 dan 13 rumah daripada 380.106 telah menerima bekalan yang mana 13.694 buah rumah telah menerima bekalan di dalam tempoh RMK 11. Manakala bagi bekalan air luar bandar BALB, peratusan liputan yang menerima bekalan air bersih dan terawat sehingga tahun 2019 adalah sebanyak 79% dengan jumlah sebanyak 11.579 buah rumah telah menerima bekalan air di dalam tempoh RMK 11. Bagi program jalan luar bandar GALB sepanjang 462.24 km jalan telah siap dilaksanakan dengan pencapaian sebanyak 124.93 berbanding 370 km sasaran pembinaan jalan luar bandar di negeri Sabah dalam tempoh RMK 11. Dan bagi soalan yang kedua, saya ada jawapan yang agak panjang. Kalau boleh diadukan saya baca. Dipendekkan Yang Berhormat sebab Ya. kita nak cover banyak soalan. Untuk makluman juga Yang Berhormat, kajian melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah memperuntukkan sebanyak RM 4.8 bilion iaitu 19% daripada peruntukan keseluruhan luar bandar di bawah rancangan Malaysia ke-11 bagi pembangunan infrastruktur negeri Sabah sepanjang tempoh RMK 11. Dianggarkan sebanyak 11.579 buah rumah telah menerima bekalan air bersih
14,807 buah rumah telah menerima bekalan elektrik 24 jam dan sepanjang 462.24 km jalan luar bandar telah disiapkan. Saya ingat agak panjang, jadi apa yang penting untuk bagi kelangsungan pembangunan infrastruktur luar bandar yang diperlukan oleh rakyat adalah diharapkan bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada 6 November bulan ini mendapat kelulusan Dewan Yang Mulia ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Tuan Nur Amin bin Ahmad. Soalan nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat daripada KANGA dan Datuk Yang di-Pertua. Untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat daripada KANGA, sejumlah 435,994 pelajar sepatutnya mendaftar di universiti-universiti awam pada bulan Oktober 2020. Daripada jumlah berkenaan, 111,009 ataupun 25.5% merupakan mahasiswa baru, manakala 324,985 merupakan mahasiswa yang akan menyambung pengajian bagi semester berikutnya bagi sesi akademik 2020-2021. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, sehingga 24 November 2020, sejumlah 44,188 pelajar universiti awam masih berada di kampus bagi meneruskan pembelajaran masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Tuan Nur. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan tahniah kepada semua mahasiswa yang baru masuk khususnya. Saya teringat 17 tahun lalu sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa di Fakulti, saya terlibat membantu mahasiswa baru dalam minggu orientasi dan saya pernah didatangi oleh seorang mahasiswa yang bertanya dengan saya, Abang Amin, macam mana saya nak buat assignment saya tekan butang on komputer pun saya tak tahu kat mana. Jadi dalam situasi kita pada hari ini pandemik, kita ramai mahasiswa yang tidak dapat belajar di kampus, tidak ada mentoring daripada pelajar senior ataupun pensyarah. Ramai terpaksa belajar di kampung, tidak ada kemudahan internet, tidak ada komputer. Bagaimanakah KPT menjamin bahawa mereka ini dapat menghabiskan silibus dan dapat mengikuti kualiti pembelajaran di IPT? Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Dan terima kasih di atas keprihatinan yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat, terutamanya berkaitan dengan pengajian tinggi. Untuk makluman Yang Berhormat, setakat ini tidak ada kursus yang tertangguh kerana Universiti Awam telah membuat penjadualan semula kalender akademi masing-masing. Dan KPT juga memberi kelonggaran kepada 5 kategori pelajar berkeperluan sekiranya ada masalah dari segi tidak ada akses kepada internet dan segalanya, untuk pulang ke kampus secara berperingkat. Ini bertujuan bagi memenuhi keperluan PDP untuk bidang pengajian yang berdepan kesukaran untuk melaksanakan pengajian secara dalam talian. Saya nak juga maklumkan ke dalam Dewan ini 5 kategori yang dibolehkan pelajar-pelajar ini kembali ke kampus adalah pelajar pasca siswaza MUT Penyelidikan Universiti Awam dan IPTS yang sedang menjalankan pengajian. Yang keduanya pula pelajar semester atau tahun akhir bagi pengajian di peringkat sijil, diploma dan ijazah sarjana muda. Yang ketiga, pelajar semester tahun akhir yang tidak mempunyai akses internet. Dan yang keempat, pelajar berkeperluan khas yang mengikuti program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational di Politeknik dan College Community. Dan yang terakhir adalah pelajar kemasukan baru bagi sesi akademi 2020-2021 di semua universiti awam, universiti swasta, di Politeknik dan juga College Community. Jadinya saya nak terangkan di sini bahawa universiti awam juga telah diminta membuat perancangan jadual akademi yang rapi berdasarkan SOP MKN. Sekiranya berlaku senario di mana jadual makmal penuh, sebagai contoh, universiti awam dibenarkan untuk menawarkan semester 3 atau semester pendek bagi pelajar untuk memenuhi keperluan khusus tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya persilakan Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Jazlan bin Yaakob untuk soalan seterusnya. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3.
Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Macang di atas soalan. Semua kita maklum Macang, dalam 5 tahun ke 10 tahun yang lalu, negara kita memang menghadapi glut ataupun lambakan hartanah yang mana tidak terjual dan sebagainya akibat daripada tidak ketepatan dari segi perancangan untuk membuat pembinaan seperti lokasi, harga, jenis rumah, dan satu lagi perkara adalah kegagalan untuk mereka mendapat bank loan, accessibility to bank loan. Jadi namun demikian pada ketika ini menurut NAPIC, report NAPIC iaitu National Property Information Center, dalam suku pertama tahun 2020 ada sebanyak 31,661 unit yang tidak terjual dengan value sebanyak 20.03 bilion. Kalau berbanding dengan 2019 adalah 30,664, value dia adalah 18.82 bilion. So peningkatan sebanyak 3.3% dari segi unit dan 6.4% dari segi value. So jadi oleh kerana itu KPKT memahami tentang keadaan tidak ada data yang boleh memandu pemaju-pemaju ini dalam merangka projek-projek mereka ke hadapan. Jadi KPKT telah menyediakan satu sistem yang dipanggilkan HIMS, iaitu Housing Integrated Management System, yang mana akan dapat memberikan maklumat real time, maklumat daripada submission of contractor, submission of developer dan sebagainya, dan dengan ada maklumat ini akan dapat memberi mereka lebih panduan yang baik, yang tepat. Dan keduanya juga KPKT sedang dalam merancang, insya-Allah dalam 2021 kita akan dapat membina satu sistem data raya, iaitu big data system yang mana akan membantu untuk memberikan angka-angka projection dan boleh memandu developer untuk merancangkan dia business model dan juga perancangan mereka dari segi pemilihan tempat dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat ini akan dapat membuat mereka membuat perancangan perniagaan yang lebih tepat dan lebih komprehensif. So yang ketiganya, kita juga faham bahawa kelulusan untuk pembinaan rumah-rumah ini adalah melalui kajian negeri dan juga kajian tempatan. Dan ini juga menyulitkan KPKT untuk mengawal dari segi jenis-jenis pembinaan yang pemaju hendak bina, kerana kita hanya mengawal dari segi kelayakan dan kemampuan. Jadi kita akan juga membuat satu mekanisme yang mana waktu mereka submit developer license, kita nak memberikan kita punya advice, sama ada sesuai atau tidak sesuai suatu projek itu diadakan di lokasi itu dengan harga dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih pada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan. Mengikut kenyataan Yang Berhormat Menteri sekejap tadi, 30,661 buah unit rumah yang masih belum terjual. Saya nak bertanya Yang Berhormat Menteri, berapakah angka terkini kalau dikira mengikut peratusan kota Bumiputera dan bukan Bumiputera yang masih belum terjual, dan baru-baru ini di bawah pakej penjana yang amat berhormat ada mengumumkan tentang pakej rangsangan terhadap membolehkan rakyat untuk memiliki rumah, seterusnya merancangkan lagi penjualan rumah bagi pemaju-pemaju yang tidak dapat menjual rumah-rumah mereka. Apakah keberkesanan yang dapat dilihat sehingga kini di bawah pakej rangsangan penjana ini? Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Macang. Untuk langkah-langkah yang telah kita ambil, kita melihat bahawa saya tidak ada angka terperinci dari segi pembahagian dari rumah yang Bumiputera atau non-Bumiputera. So jadi yang itu insya-Allah saya akan beri dengan cara bertulis. So tetapi pada hemat saya ianya tidak lebih daripada 15% daripada rumah-rumah ini adalah rumah kota Bumiputera. So jadi untuk usaha-usaha yang lain adalah termasuk kita kasih free stamp duty and then stamp duty dan juga stamp duty dan juga
untuk jualan-jualan housing, household campaign, home ownership campaign, yang mana kita memberikan diskaun dan sebagainya untuk membolehkan mereka untuk memiliki rumah. Namun demikian, dalam penjana dan juga dalam bajet yang telah dibentangkan, sebanyak 1.2 bilion yang telah disediakan. Dan kita lihat bahawa ketika ini pemaju-pemaju juga fokus dalam membina rumah-rumah yang 500,000 ke bawah. Dan ini boleh dapat meningkatkan pemilikan kepada mereka di kalangan B40 dan juga M40. So jadi untuk yang ke Bumi Putra tu insya-Allah saya akan kasih dalam bertulis. Terima kasih. Saya kini mempersilakan Yang Berhormat Puan Isna Raisah Munirah untuk soalan seterusnya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih kepada YB Kota Belud yang bersama-sama KPM memberi perhatian serius kepada sekolah-sekolah daif terutamanya di kawasan Kota Belud. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa memastikan infrastruktur fizikal sekolah berada dalam keadaan baik, berfungsi dan selamat digunakan oleh warga sekolah. Pemantauan kepada fasiliti bangunan dan kemudahan sekolah dilaksanakan melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Sehingga 1 Oktober 2020, KPM telah mengenal pasti sejumlah 22 buah sekolah di Kota Belud, Sabah yang mempunyai bangunan daif. Daripada jumlah tersebut, 5 buah sekolah adalah bangunan daif berskala 7, iaitu keadaan bangunan sekolah yang tidak selamat dengan pengesahan daripada Jabatan Kerja Raya, dan selain daripada itu terdapat 17 buah sekolah yang mempunyai skala ataupun bangunan daif yang mempunyai skala 6, iaitu bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan daripada pihak teknikal PPD ataupun JPN. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah mengemukakan permohonan untuk membina bangunan gantian bagi 5 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif di kawasan Kota Belud dalam RP1 tahun 2021, Rancangan Malaysia yang ke-12. Walau bagaimanapun, kelulusan permohonan adalah tertakluk kepada kedudukan kewangan kerajaan. Selain daripada itu, terdapat 20 projek menaik taraf dan pembangunan semula bangunan sekolah daif di Parlimen Kota Belud yang telah diluluskan dalam peruntukan berjumlah 91.1 juta ringgit. Skop projek menaik taraf dan pembinaan bangunan gantian ini merangkumi pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran asrama, rumah guru, dewan makan, pusat sumber, bilik sains, tandas dan kemudahan yang berkaitan. Sehingga kini, 9 projek telah siap iaitu SK Kiau 1, SK Timbang, SK Kepasang, SK Lasau Tintapon, SK Taburan, SK Rampayan Ulu, SK Taun Gusi, SK Saung Punggur dan SK Tempasuk 1. Selain daripada itu, 5 projek iaitu SK Tempasuk 2, SK Sayap, SK Pituru, SK Gensurai dan SK Trintidong sedang dalam fasa pembinaan. Manakala projek naik taraf dan pembangunan semula SK Sarang, SK Ulu Kukut, SK Podos, SK Ambung dan SK Nahaba sedang dalam proses perolehan, dan untuk makluman yang berhormat, sehingga kini proses penilaian tender telah selesai dan surat setuju terima SST akan dikeluarkan pada hujung Disember 2020. Untuk projek SK Dudar yang baru diluluskan di bawah program pembangunan semula bangunan daif di Sabah pada tahun 2020. Untuk makluman yang berhormat, projek ini masih dalam proses reka bentuk dan penyediaan dokumen tender, dan insya-Allah tender dijangka akan diiklankan pada akhir Disember tahun 2020. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih jawapan yang terperinci daripada YB Timbalan Menteri.
Saya ingin bertanya kepada soalan tambahan. Semasa YB Menteri Keuangan membentangkan bajet 2021 berkenaan kos sebanyak RM725 juta yang melibatkan 50 buah sekolah. Saya ingin tanya berapa yang sekolah daripada Sabah yang terlibat dalam sekolah ini dan berapa specifically untuk Kota Belud. Sebab saya kira soalan tentang sekolah daif ini seringkali ditanya oleh kebanyakan ahli parlimen daripada Sabah, tidak kira daripada parti apapun, dan pada saya kita perlu ada set satu target di mana kalau dalam RMK ke-11 di mana melibatkan RM2.52 bilion ya untuk menaik taraf dan bangunkan semula sekolah, 237 buah sekolah di Sabah kalau tidak silap saya, berapa yang sudah terkeluar daripada status daif ini supaya kita ada progres dan kita boleh bentangkan, okey, yang ini kita sudah siap, tinggal yang ini lagi. Saya kira ini adalah soalan yang sangat penting untuk semua MP-MP dan rakyat Sabah khasnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Belud. Ini berita gembira kepada Yang Berhormat Kota Belud berkaitan dengan 725 juta yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada Belanjawan 2021. Dan daripada 725 juta ini, sebahagian memang sebagaimana yang diharapkan oleh YB Kota Belud. Saya ingin menyatakan kat sini YB, untuk gantian penuh bangunan bilik darjah dan kemudahan lain dalam RP1 yang akan dilaksanakan insyaAllah pada tahun 2021, daripada jumlah 725 juta yang telah diumumkan, 5 akan dilaksanakan di Parlimen Kota Belud. Contohnya SK Kuala Abai berjumlah 25.5 juta ringgit insyaAllah. SK Pulau Mantanani berjumlah 14.6 juta ringgit. SK Tengkurus berjumlah 12.9 juta ringgit. SK Kelawat 11.6 juta ringgit. Dan SK Tegusun berjumlah 12.8 juta ringgit. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 77.4 juta ringgit daripada keseluruhan yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan berjumlah 725 juta ringgit sebagaimana dalam Belanjawan 2021. Terima kasih Tuan Yang Bertua, terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Aziz bin Abdul Rahim. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Ikan kekek, ikan gelama. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, terima kasih kepada ahli Parlimen Baling yang bertanya. Urus Jemaah Yang Berhad UJSB mencatatkan pendapatan sebanyak 234 juta ringgit Malaysia bagi tempoh kewangan berakhir pada 14 Disember 2018 sehingga 31 Disember 2019 yang diperolehi daripada hasil dividen dan sewaan aset milik syarikat. Jumlah pendapatan yang kecil ini tidak dapat menampung kerugian operasi yang disumbangkan antaranya melalui perekodan kerugian nilai saksama dengan izin fair value loss ke atas instrumen equity sebanyak 7.57 bilion ringgit Malaysia dan kerugian rosot nilai dengan izin impairment loss sebanyak 1.77 bilion ringgit Malaysia sehingga menyebabkan UJSB mencatatkan kerugian bersih sebanyak 9.95 bilion ringgit Malaysia. Jumlah nilai saksama aset UJSB pula adalah sebanyak 10.33 bilion ringgit Malaysia berbanding jumlah liability sebanyak 20.29 bilion ringgit Malaysia. Keadaan ini sememangnya telah dijangka memandangkan aset-aset tabung haji yang telah dipindahkan kepada UJSB dibuat bukan pada nilai saksama iaitu 9.7 bilion ringgit Malaysia, sebaliknya pada book value nilai buku dengan premium 19.9 bilion ringgit Malaysia menjadikan jurang lebihan liability berbanding aset yang terpaksa ditanggung oleh UJSB berjumlah 10.2 bilion ringgit Malaysia. Tuan Yang Bertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, walaupun penyata kewangan UJSB telah disediakan berlandaskan dengan izin going concern basis memandangkan syarikat telah menerima
surat sokongan kewangan dengan izin Financial Support Letter bertarikh 27 Mei 2019 daripada Menteri Kewangan diperbadankan. Tuan Yang Bertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, menjelang tahun 2020, UJSB akan membayar sebanyak 500 juta kepada tabung haji, di mana 300 juta adalah bagi penyelesaian tunai, manakala 2 juta ringgit Malaysia adalah penebusan awal suku. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya sedar apa yang Berhormat Menteri sebut tadi berkaitan dengan pembayaran balik. Tapi kemampuan UJSB untuk membayar balik hutang sebanyak 27.56 bilion mengikut masa yang ditetapkan oleh tabung haji masih lagi samar. Malahan Ketua Audit Negara dalam laporan tahunan 2018 juga mengakui perkara yang sama. Ini menunjukkan pemindahan aset strategik tabung haji UJSB ini adalah satu kesilapan dan pengkhianatan yang amat besar oleh Pakatan Harapan kepada umat Islam dulu. Jadi, saya harap apa yang Berhormat Timbalan Menteri sebut tadi akan dapat direalisasikan bayaran-bayaran pada tahun ini. Satu lagi perkara Datuk Yang Dipertua, ini amat penting Datuk Yang Dipertua, maafkan saya. Semalam kami semua rakan-rakan daripada PNBC, backbenchers, sebulat suara telah berjumpa dengan pihak pengurusan tertinggi tabung haji dalam satu sesi taklimat. Dalam itu kami telah memohon, Yang Berhormat Arau telah menyatakan bahawa kami sebulat suara menyokong agar tanah di Sarawak Tamako 76% itu tidak dijualkan. Ini kerana perancangan lebih 278% ladang-ladang dimiliki oleh tabung haji tersebut harus dihentikan. Kena bincang dengan kita. Sebab hari ini harga mentah kelapa sawit sudah melebihi 3,300, malah akan sampai ke 3,500 dalam masa yang terdekat ini. Apatah lagi Pen Borneo Highway dah sampai ke tanah itu. Dan ada satu lagi perkara, 163 bilion US dollar, iaitu ibu kota Indonesia, Jakarta, akan dipindahkan di Kalimantan hanya 35 minit daripada tanah yang bakal dijualkan. Apa yang saya nak sebutkan di sini, demi kelangsungan kesejahteraan kami sayang kepada pendeposit tabung haji. Kami sayang kepada rakyat Sarawak. Bagilah limpahan ini kepada rakyat Sarawak untuk merasai manfaat nikmatnya. Jadi tak perlu jual. Kalaulah tabung haji plantation hutang dengan tabung haji, boleh bagi moratorium macam mana bank-bank negara buat. Jadi saya sekali lagi mengingatkan kepada Menteri Kewangan, Menteri Ekonomi dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk masuk campur dalam hal ini, runding balik dengan PNBBC. Kita juga ada kaedah solusi untuk menyelesaikan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Sila Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Ada dua perkara yang dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Baling. Yang kedua itu saya bagi jaminan saya akan sampaikan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan tentang keluh resah terhadap isu yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Baling berkaitan penjualan kepada syarikat Tamako. Itu saya minta pada Yang Berhormat Baling, saya akan bagi jaminan supaya perkara ini saya akan sampaikan segera kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Saya berbalik pada persoalan pertama Tuan Yang Pertua yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Baling. Saya harus menyatakan di dalam mula ini, kerajaan hari ini adalah kerajaan yang amat prihatin. Kita bukan sahaja memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi yang dilakukan oleh UJSB, tetapi yang paling pentingnya adalah keselamatan keuangan pendeposit tabung haji. Itu sebabnya kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan peruntukan kepada UJSB sebanyak 17.8 bilion ringgit Malaysia secara berkala selama 10 tahun. Iaitu seperti mana telah saya nyatakan tadi Yang Tuan Dipertua dan Yang Berhormat Baling, 17.8 bilion ini adalah duit yang telah diluluskan oleh kerajaan Malaysia dalam keadaan going concern basis. Dan kalau Yang Berhormat Baling juga dapat melihat dalam laporan tinjauan fiskal 2020 dan laporan fiskal tinjauan fiskal tahun 2021 telah ternyata di bawah Seksyen 15, di bawah risiko fiskal dan liability, telah nampak ada di situ komitmen pihak kerajaan. Itu sebabnya selama 10 tahun, kerajaan akan membayari sebanyak 1.73 bilion bagi selama 10 tahun. Saya kira itu dapat menyelesaikan kesamaran
supaya kejelasan ini akan memberi keyakinan kepada pendeposit tabung haji. Terima kasih. Terima kasih Timbalan Menteri. Untuk makluman, tabung haji tidak rugi. Ada 75.4 bilion ringgit terkumpul sampai semalam. Untuk makluman Timbalan Menteri, tabung haji tidak rugi seperti digembar-gemburkan oleh Pakatan Harapan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Tak apa, Timbalan Menteri tak apa. Tuan Speaker, saya selaku salah seorang ketua WIP, saya ingin mengingatkan Speaker supaya berlaku amanah dalam mengendalikan masa, berlaku adil kepada semua ahli-ahli Parlimen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas peringatan. Yang seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Datuk Dr. Xavier. Soalan nombor 6. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Tuan Yang Dipertua, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM berperanan menjalankan pelbagai aktiviti penyelidikan dan pembangunan bagi menyokong usaha pengurusan hutan secara berkekalan serta konservasi biodiversiti. Antara strategi-strategi yang diambil oleh FRIM dalam usaha konservasi biodiversiti daripada ancaman kepupusan adalah seperti berikut. 1. Menjalankan penyelidikan dalam sistematik dan taksonomi termasuk inventory serta dokumentasi biodiversiti hutan. Kedua, menilai status konservasi habitat spesies tumbuhan dan fauna iaitu vertebrata dan serangga terpilih. Dan ketiga, pembentukan strategi pemeliharaan bagi memelihara dan mengurus spesies serta habitat terancam selaras dengan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan 2016-2025. Bagi mengawal aktiviti pembalakan, kementerian ini dan Jabatan Perhutanan Negeri telah mengambil tindakan seperti berikut. Menyedia balaksana dan memantau pelaksanaan Catuan Tebangan Tahunan CTT mengikut negeri bagi setiap tempoh rancangan Malaysia dalam kawasan hutan pengeluaran dalam hutan simpanan kekal. Mengikut rekod kementerian, jumlah CTT berkurangan pada setiap rancangan Malaysia dan sehingga kini tiada negeri yang menjalankan aktiviti pembalakan melebihi kuota yang telah ditetapkan. Kedua, menguatkuasakan perundangan perhutanan serta mengadakan aktiviti penguatkuasaan bersepadu bersama dengan agensi penguatkuasaan yang lain seperti risikan, rondaan, kawasan hotspot dan pemantauan udara kawasan berhutan dengan menggunakan helikopter dan drone dalam memantau kawasan pembalakan haram. Dan ketiga, menggunakan teknologi terkini melalui aplikasi System Forest Monitoring using Remote Sensing plus 5 bagi mengesan perubahan litupan kawasan hutan. Sistem ini disokong dengan penggunaan drone yang memberi gambaran kawasan secara real time, Geological Information System dan Global Positioning System. Untuk makluman ahli yang berhormat, antara usaha-usaha yang telah diambil oleh kementerian untuk mempromosikan pokok merbau sebagai pokok kebangsaan adalah seperti berikut. Yang pertama, menanam pokok merbau dalam program-program penanaman pokok di lokasi strategik seperti di kampus FRIM pada 18, 25 dan 26 Oktober 2020 dan 24 Julai 2020 di kawasan Parlimen pada 3 Disember 2019. Mempromosikan pokok merbau melalui temu ramah dengan media dan dari Ogos 2019 hingga Januari 2020 telah menghasilkan 12 karatan akhbar dalam media massa sebagai pelbagai bahasa. Dan 3. Menghasilkan video pokok merbau pada 9 Disember 2019 untuk perkongsian umum. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, kementerian ini akan mempromosikan pokok merbau dan pokok-pokok warisan di dalam kempen penanaman 100 juta pokok yang akan dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya nak minta Timbalan Menteri, apakah jadi kepada program di mana kerajaan pusat telah bagi insentif kepada negeri-negeri bila mereka wartakan tanah-tanah sebagai tanah
hutan kekal dan kebesaran yang mereka diwartakan dan kita bagi inisiatif kepada mereka, insentif kepada mereka. Adakah ini diteruskan dan juga apa status terkini pindahan Akta Perhutanan Negara Akta 313 yang kita telah mulakan dari tahun lepas. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Cadangan pindaan Akta Pertahanan Negara 1984 Akta 313 telah diluluskan secara prinsip oleh Jemaah Menteri pada 8 November 2019 dan Majlis Tanah Negara ke-76 pada 4 Disember 2019. Walau bagaimanapun, susulan pembentukan Kabinet baru Kerajaan Persekutuan pada 9 Mac 2020, Jabatan Peguam Negara telah menasihatkan agar cadangan pindaan Akta 313 perlu dikemukakan semula kepada Jemaah Menteri dan Majlis Tanah Negara untuk pertimbangan. Cadangan pindaan Akta 313 telah mendapat kelulusan secara prinsip oleh Jemaah Menteri pada 6 Mei 2020 dan Majlis Mesyuarat Tanah Negara ke-77 pada 8 September 2020. Proses yang selanjutnya adalah cadangan pindaan Akta 313 ini perlu dikemukakan kepada Majlis Jemaah Menteri dan Mesyuarat Majlis Tanah Negara yang akan datang sebelum dibentangkan untuk bacaan pertama pada mesyuarat pertama Penggal keempat Parlimen ke-14 tahun 2021 tertaluk kepada keputusan Mesyuarat Majlis Tanah Negara. Mengenai soalan yang kedua tadi ialah mengenai insentif kepada kerajaan negeri dan insentif ini sebenarnya masih berkekalan. Terima kasih. Yang Berhormat. Terima kasih. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar bin Haji Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 7. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Farid atas soalan nombor 7. Tuan Yang Ketua, Universiti Awam telah pun menggunakan kaedah secara dalam talian untuk memaklumkan tentang kalender akademik dan jadual kuliah kepada pelajar masing-masing. Kalender akademik telah dimuat naik oleh UA sekurang-kurangnya 2 minggu. 2 minggu sebelum semester pengajian bermula di portal universiti masing-masing. Dan manakala jadual-jadual kuliah pula boleh dimuat turun oleh pelajar melalui dengan izin Learning Management System LMS atau portal pelajar di universiti masing-masing. Kementerian amat mengambil berat terhadap silibus, kualiti dan juga keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran pelajar. Sungguh pun telah dilaksanakan secara dalam talian sejak Mac 2020. Antara usaha strategik Universiti Awam bagi memastikan pelajar baru tidak tercicir silibus adalah 1. Mengoptimumkan penggunaan platform seperti Open Educational Resources, Open Courseware, Massive Open Online Courses, Learning Management System, Big Blue Boost, Facebook Live, YouTube, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan Microsoft Teams dengan izin untuk memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan secara maya dengan berkesan. Keduanya memastikan kandungan modul pembelajaran dalam talian adalah berkualiti dan menepati silibus yang ditetapkan. Kementerian melalui Unit Jaminan Kualiti JIPT memantau secara dekat kualiti modul pembelajaran dalam talian dan keberkesanan sesi PDP yang dijalankan. Dan strategi ketiga ialah untuk meningkatkan kapasiti jalur lebar Malaysian Research and Educational Network dan izin MyREN di Institusi Pengajian Tinggi Awam. Hingga 10 GBPS dengan peruntukan sebanyak RM50 juta, kapasiti jalur di IPT yang lebih tinggi membolehkan pelajar mendapat akses internet dengan lebih baik. Yang seterusnya, bantuan sumbangan plan data dengan peruntukan berjumlah RM24 juta kepada 320,356 pelajar UA, seramai 225,784 pelajar menerima bantuan SIM card dan 94,612 pelajar menerima bantuan berbentuk tunai bagi pembelian plan data. Dan yang seterusnya ialah bantuan pemilikan peranti
dengan peruntukan RM13.4 juta. Bantuan ini dapat memberi manfaat kepada 8,965 pelajar UA. Datuk Yang Ketua, bantuan tunai juga turut diberikan iaitu sebanyak RM50 seorang secara one-off kepada 76,153 pelajar baru bagi sesi akademik 2021 dan bantuan ini melibatkan peruntukan sebanyak 3.8 juta. Manakala latihan peningkatan kapasiti secara berterusan untuk meningkatkan keupayaan dan kemahiran mengendalikan sesi PDP secara maya oleh pensyarah dan juga mempunyai akses internet yang memuaskan dan mencukupi untuk melaksanakan sesi PDP secara dalam talian mengikut jadual bagi memenuhi silibus yang ditetapkan. Datuk Yang Ketua sebagai penutupnya, sebagai usaha untuk pastikan pelajar baru dapat mengikuti sepenuhnya silibus yang ditetapkan dalam jurusan masing-masing, UA akan senantiasa memantau pelaksanaan sesi PDP mereka secara dekat dan melakukan pembaharuan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Datuk. Terima kasih Tok Yang Bertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin bertanya, apakah bentuk bantuan yang telah dan akan diberikan oleh kerajaan kepada keluarga B40 yang tidak berkemampuan untuk membeli laptop, termasuklah juga melanggan internet. Dan saya ingin bertanya, apakah juga terdapat sebarang kekangan khususnya yang dihadapi oleh pensyarah-pensyarah yang telah pun dikenal pasti oleh pihak kementerian, khususnya di dalam melaksanakan pengajaran secara atas talian kepada mahasiswa serta bagaimana kementerian cuba untuk mengatasinya. Sekian, terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Yang Berhormat atas soalan tambahan itu. Secara ringkasnya terdapat 5 usaha yang dilakukan ataupun yang oleh pihak kementerian bagi membantu golongan B40 ini. Yang pertama ialah dengan bekerjasama dengan KKMM, Kementerian Multimedia Malaysia, untuk memberi maklumat kepada 871 lokasi kemudahan pusat internet di bawah sediaan KKMM kepada universiti awam. Dan pusat-pusat internet ini boleh diakses oleh semua pelajar di kawasan bandar dan juga luar bandar di seluruh Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak. Dan keduanya, Kementerian juga menyediakan bantuan berbentuk sumbangan plan data bagi capaian internet kepada 320,396 pelajar daripada kalangan keluarga B40 di Universiti Awam dan seramai 225,784 pelajar telah dan akan menerima bantuan dalam bentuk SIM card, manakala 94,612 pelajar akan menerima bantuan sama ada berbentuk tunai pembelian plan data mengikut syarikat telekomunikasi masing-masing, dan bantuan ini dibiayai melalui sumber dana dalaman Universiti Awam dan tabung kebajikan pelajar dengan anggaran peruntukan keseluruhannya berjumlah RM24 juta. Dan yang ketiga, Datuk Yang Dipertua, ialah pembiayaan kepada 8,965,000 pelajar daripada kalangan keluarga itu untuk memiliki peranti. Itu yang seterusnya. Dan yang keempatnya, kementerian turut menawarkan pemberian bantuan tunai sebanyak RM50 seorang secara one-off kepada 76,153 pelajar baru bagi sesi akademik 20 dan juga 21. Dan ini melibatkan peruntukan sebanyak RM3.8 juta. Dan akhirnya, Datuk Yang Ketua, kementerian dengan kerjasama Yayasan Sukarelawan Siswa YSS juga telah melancarkan inisiatif dengan izin crowdfunding melalui tabung perhatian siswa. Dan inisiatif ini mengajak pihak luar untuk turut sama menyalurkan sumbangan bagi membantu meringankan kesulitan pelajar yang berkeperluan dalam meneruskan sesi PDP mereka. Dan soalan yang bahagian kedua itu, saya ada sebut sikit tadi di peringkat jawapan awal itu, yang ada langkah-langkah diambil untuk membantu pihak pensyarah juga dalam hal pengajian dalam talian. Terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat Tuan Sim Chi Kiong. Terima kasih Tuan Yang Dipertua.
sorong papan, tarik papan. Soalan saya nombor 8. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Dipertua, Ahli Parlimen Bukit Mentajam. Untuk maklumat Ahli Berhormat, unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antara agensi nasional di bawah Kementerian Kewangan laksana memantau pelaksanaan pakej-pakej rangsangan ekonomi, prihatin PKS tambahan, penjana dan kita prihatin. Terdapat lebih daripada 80 inisiatif yang telah diumumkan di bawah pakej-pakej rangsangan ekonomi tersebut yang keseluruhannya bernilai 305 bilion ringgit Malaysia. Untuk maklumat Yang Berhormat, daripada jumlah 305 bilion ringgit ini, sehingga 13 November 2020, sebanyak 177.2 bilion ringgit Malaysia atau 58% telah dibelanjakan. Untuk maklumat Yang Berhormat juga, bagi pakej prihatin dan prihatin PKS tambahan yang bernilai 260 bilion ringgit Malaysia, sebanyak 155.9 bilion ringgit Malaysia atau 60% telah dibelanjakan sehingga 13 November 2020. Manakala pakej penjana pula bagi tarikh yang sama sebanyak 14.32 bilion ringgit Malaysia atau 41% daripada 35 bilion ringgit Malaysia yang telah diumumkan telah dibelanjakan. Dan bagi pakej prihatin, kita prihatin pula sebanyak 7.1 bilion ringgit Malaysia atau 71% daripada 10 bilion ringgit Malaysia yang telah diumumkan telah disalurkan sehingga 13 November tahun 2020. Sekian, terima kasih Timbalan Yang Pertua. Soalan tambahan. Sila Bukit Mentajam. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua dan juga terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi, dan saya mengambil maklum jawapan yang telah diberikan oleh Menteri berserta dengan laporan laporan laksana ke-30 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan semalam. Dan daripada jawapan Timbalan Menteri serta laporan tersebut, kita nampak dengan jelas bahawa banyak di antara program-program di bawah laksana ini masih lagi tidak mencapai target yang memuaskan. Contohnya saya nak bagi dua saja di sini. Program subsidi upah hanya lebih kurang 68%. Sedangkan KWSP telah mengatakan bahawa program iSinar dijangka akan memanfaatkan 2 juta pencarum. Iaitu dalam kata lain, 2 juta orang telah kehilangan kerja ataupun jumlah caruman bulanan mereka telah berkurangan. Itu satu. Keduanya ialah daripada 500 juta allowance khas yang diperuntukkan untuk allowance khas kepada pekerja barisan hadapan, hanya lebih kurang 366 juta telah diagihkan. Adakah ini kerana proses birokrasi yang telah melambatkan allowance khas kepada pekerja barisan hadapan kita, dan juga apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan program-program laksana di bawah laksana ini mencapai sasarannya, sebab saya nampak 58%, 60%, 41% dan sebagainya. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Bukit Mentajam. Saya akui Yang Berhormat Bukit Mentajam meneliti laporan yang telah diberi oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan pada setiap minggu. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Tetapi perkara pokok Tuan Yang Dipertua adalah berkaitan pemahaman tentang pelaksanaan inisiatif sebanyak 80 yang telah saya nyatakan dalam jawapan awal tadi. Pelaksanaannya ia bukan one off. Ia mengambil masa seperti mana yang Berhormat sebutkan tadi, program subsidi upah. Program subsidi upah dia mengambil kira 6 bulan untuk kohort yang pertama, kemudian kita extend 3 bulan. Jadi pelaksanaan yang saya sebutkan ini adalah berdasarkan pada masa yang terkini. Sudah pasti pelaksanaan itu mengambil masa 6 bulan ke hadapan untuk diselesaikan. Tetapi Yang Berhormat juga sedia maklum. Dalam Dewan Yang Mulia ini juga kita telah meluluskan rang undang-undang pembiayaan COVID yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan. Tarikh berakhirnya pembiayaan COVID-19 ini pada Disember tahun 2021. Jangan risau Yang Berhormat, segala kelurusan Yang Berhormat berkaitan birokrasi kita ambil maklum dan kita akan pahalusi supaya rakyat di luar sana yang terkesan akan mendapat manfaat daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Seterusnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Dr. Nik Muhammad Sawawi bin Haji Saleh, Pasir Putih. Datuk Yang Dipertua, soalan saya nombor 9.
Sila Menteri Komunikasi dan Multimedia menjawabnya. Tempoh masa 3 minit. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, SKMM sentiasa memberi tumpuan kepada penambahbaikan infrastruktur komunikasi melalui penyediaan liputan jalur lebar berkelajuan tinggi dengan menggunakan pelbagai teknologi. Ini adalah bagi membolehkan rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi yang lebih menyeluruh, dan ini yang berhormat dapat teliti melalui pelan Jalinan Digital Negara atau jendela yang saya telah jawab bab ini beberapa kali dalam Dewan Yang Mulia ini. Khusus untuk negeri Kelantan, sejumlah 77 menara baru akan dibina untuk perkhidmatan jalur lebar mudah alih. Daripada jumlah ini, sebanyak 23 menara baru akan dibina pada tahun 2020. Manakala sebanyak 836 alat pemancar komunikasi sedia ada akan dinaik taraf kepada teknologi 4G di mana 557 alat pemancar akan dinaik taraf pada tahun ini. Bagi jalur lebar talian tetap pula, sebanyak 73,251 premis akan disediakan akses kepada perkhidmatan berkelajuan gigabit melalui rangkaian gentian optik di mana 5,001 premis akan dilaksanakan pada tahun ini. Tuan Yang di-Pertua, pada sidang media saya dan pengurusi SKMM pada 24 hari bulan November yang lalu, kami dengan terbuka menyatakan bahawa kami sangat memahami dan bersimpati dengan cabaran yang dihadapi bukan saja oleh adik Viviana Mosibin tetapi yang lain-lain juga yang ada masanya tular, dan kita anggap itu sebagai maklum balas dan bukan, kami tidak defensif dan kami bersedia untuk menyelesaikan, memperbaiki dan sebagainya. Di samping sekarang ini, kita sedang menaik taraf dan memperbaiki kandungan 1,101 buah pusat internet komuniti di seluruh negara. Yang drastiknya, yang berhormat, sebab ada perkataan drastik dalam soalan itu, mungkin bukan pada tindakan serta-merta tetapi pada tindakan dasar, iaitu menjadikan kesaling hubungan internet sebagai utiliti awam selepas air dan api. Kerana itu akan mempengaruhi kecepatan kelulusan membina contohnya menara di mana-mana kawasan. Kerana itu di bawah kuasa pihak berkuasa tempatan. Jadi kalaulah boleh dikatakan drastik, saya mungkin kata itu langkah dasar yang besar sebab itu boleh mempercepatkan soal pembinaan dan itu akan membantu dalam banyak hal. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan, sila Pasir Putih. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Menteri SKMM di atas usaha untuk memartabatkan jalur lebar di negeri Kelantan secara khusus dan di Malaysia secara umum. Soalan tambahan daripada saya iaitulah berkenaan dengan drastik tadi ataupun tindakan segera yang boleh diambil oleh pihak kementerian kepada kawasan-kawasan yang mempunyai pusat-pusat pendidikan. Seperti kalau di Pasir Putih ini kita ada kawasan Banggu Port Esa. Kemudian di kawasan Jelor di Pasir Putih. Ini kawasan pendidikan tetapi langsung tidak ada coverage internet. Sekian, terima kasih. Sila Menteri, 1 minit. Saya jawab dengan ringkas tapi saya akan susuli kemudian. Dia ada dua perkara yang Tuan Yang di-Pertua. Pertama ialah soal menara dan satu lagi ialah alat pemancar yang sedia ada di menara. Dalam keadaan tertentu ia boleh disegerakan. Macam kes adik Vivi di Pitas, di situ dalam bahasa mudahnya kita cuma segera tambah baik dan boleh dapat. Tetapi ada waktunya, dia bergantung kepada geografi kawasan dan itu antara perkara-perkara yang harus diatasi. Tapi saya akan rujuk kembali kepada tempat yang spesifik yang ahli yang berhormat sebutkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Ahli berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan pada hari ini. Terima kasih ahli yang berhormat. Aturan Urusan Mesyuarat dan Usul-Usul DR 16/2020 Rang Undang-Undang Perbakalan 2021 menyambung semula perbahasan atas masalah
bahawa raun undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ya, Tuan Speaker, Standing Order 80A. Peraturan Mesyuarat 80A, saya nak merujuk ahli parlimen Keningau kepada Jabatan Kuasa Hak dan Kebebasan kerana beliau mengingkari arahan daripada Dewan untuk kuarantin 14 hari. Saya tidak merujuk kepada sebarang kuarantin rule yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi apa yang penting tu semua MP dari Sabah kita menerima surat yang bertarikh 9 Oktober 2020 yang meminta kita semua MP dari Sabah kena kuarantin 14 hari. So kenapa Keningau boleh terkecuali? Minta ruling. Baik, terima kasih Ketua Kinabalu. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu. Perkara ini adalah urutan daripada perkara yang dibangkitkan kemarin dan kita telah menerima surat daripada Jabatan Kesihatan daripada DG yang ditandatangani oleh Datuk Speaker. Ya. Datuk Speaker, ya. Datuk Speaker, boleh saya baru saya sebelum Datuk Speaker bagi ruling. Bagi saya jawapan dulu. Kerana rumusannya ialah jika sekiranya ada cadangan untuk dirujuk kepada Jawatan Hak Kebebasan, maka perlu tulis kepada kami kerana kita mempunyai jawapan daripada Kementerian Kesihatan. Semua klinik kesihatan Dr. Muru sendiri telah pun mendapatkan maklumat daripada KKM sendiri. Jadi kalau Kota Kinabalu mencadangkan untuk dirujuk, maka perlu tulis kepada kami untuk kami buat urusan seterusnya. Ya, Tuan Speaker, saya sudah submit yang usul ini secara bertulis kemarin lagi. Baik. Dan Kota Kinabalu telah menulis dan dalam pertimbangan kami untuk merujuk apa yang diusulkan itu. Terima kasih Kota Kinabalu dan lain-lain ahli-ahli yang berhormat. Baik. Saya tak mahu nak buang masa. Tuan Speaker. Dipersilakan. Tuan Speaker, aturan mesyuarat perkara lain. Aturan 33. Aturan mesyuarat. Kemarin bila Yang Berhormat Senator Menteri Pendidikan membuat penggulungan, Yang Berhormat Bagan telah meminta beliau untuk mengemukakan senarai agihan bantuan kewangan kepada sekolah mubalik, sekolah agama, sekolah Tamil, sekolah Cina. Masalahnya adalah dalam pembentangan bajet, buku yang diserahkan kepada kami tidak ada sebarang perincian, butir-butir mengenai bayaran-bayaran tersebut kepada sekolah agama, sekolah mubalik, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah pondok dan sebagainya. Persoalan saya adalah kemarin Menteri Pendidikan menunjukkan satu formula. Beliau telah melambai-lambaikan satu kertas. Kertas itu sepatutnya diagihkan kepada kami supaya kami dapat melihat, membaca dan memahami apakah perincian tersebut. Baik. Kalau ia hanya disebut sahaja tetapi tidak diberikan kepada kami, bagaimanakah kami ingin meneliti? Rakyat di luar sana tertanya-tanya, adakah ia akan mengikat kerajaan sekarang kalau ia adalah hanya sehelai kertas dan tidak ada dalam bajet. So saya minta Berhormat Speaker membuat ruling mengenai perkara ini dan minta supaya formula itu diagihkan kepada kami. Baik, terima kasih. Tuan Speaker. Tuan Speaker. Bagi saya jawab satu-satu dulu. Ya. Saya di atas permintaan daripada Jelutong, kita akan minta Menteri Kanan Pendidikan untuk sewajarnya mengedarkan apa yang telah disebut dalam jawapan beliau. Terima kasih Jelutong. Sila. Tuan Speaker, saya juga ada dua permintaan oleh kerana kita telah mengubah SOP di dalam Dewan Rakyat ini sejak semalam mengenai isu quarantine rule. Jadi saya telah bangkitkan beberapa kali kepada Speaker untuk kita tanggalkan penghadang ini kerana penghadang ini tidak membolehkan kita yang duduk kat belakang ini untuk melihat Speaker dan sesiapa yang sedang berbahas. Jadi kalau SOP quarantine pun telah diubah, saya rasa penghadang ini pun boleh diturunkan kerana ia hanya melindungi kita daripada sahabat sebelah kiri dan kanan, tak melindungi kita daripada COVID yang duduk kat depan dan belakang. Jadi ini tidak saintifik. Jadi saya minta kalau boleh kita turunkan. Yang keduanya adalah untuk kita memulangkan semula ataupun memulihkan semula beberapa soalan
soalan tambahan untuk sesi soal dan jawab kerana sekarang ini memang tak ada makna. Hanya orang yang tanya soalan itu boleh menanya soalan tambahan kerana SOP ini telah pun ada presiden semalam untuk diubah-ubah. Jadi saya minta Tuan Yang di-Pertua pertimbangkan untuk ubah kembali mengikut SOP yang lama. Terima kasih Sekambut. Baik. Perkara tersebut kita ambil maklum dan boleh dibawa dalam perbincangan, terutamanya di kalangan parti-parti whip bersama dengan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Saya ingin teruskan dengan menjemput yang berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk menjawab dan menggulung perbahasan 20 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli yang berhormat yang terlibat dalam sesi perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 Belanjawan 2021 di peringkat dasar ini. Sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri nyatakan, Belanjawan 2021 merupakan penzahiran konsep prihatin rakyat yang didokong teguh oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kebajikan dan kesihatan rakyat adalah keutamaan, manakala kelangsungan perniagaan serta ketahanan ekonomi menjadi pegangan demi mencapai kemakmuran bersama. Kerajaan Perikatan Nasional juga melalui Belanjawan 21 ini telah berjaya memastikan setiap lapisan masyarakat menerima kebaikan, terutamanya golongan rentan, OKU dan juga wanita. Bagi tahun 2021, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah diperuntukkan sebanyak 2.584 bilion ringgit Malaysia. Daripada jumlah ini, 2.459 bilion adalah di bawah butiran B48 peruntukan mengurus, manakala sebanyak ringgit Malaysia 125 juta di bawah butiran P48 peruntukan pembangunan. Sesungguhnya kementerian mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan di atas keprihatinan terhadap keperluan kumpulan SASA Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang memelihatkan penambahbaikan kadar bantuan seperti berikut. Yang pertama, kadar bantuan OKU tidak berupaya bekerja dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 seorang sebulan. Kedua, kadar bantuan orang tua dinaikkan daripada ringgit Malaysia 350 kepada RM500 sebulan seorang. Yang ketiga, bantuan penjagaan OKU dan pesakit kronik terlantar dinaikkan daripada RM350 kepada RM500 sebulan seorang. Keempat, kadar bantuan elang pekerja cacat EPC dinaikkan daripada RM400 kepada RM450 sebulan seorang. Dan kelima, kadar bantuan kanak-kanak untuk keluarga miskin dinaikkan daripada RM100 bagi seorang kanak-kanak dengan maksimum RM450 satu keluarga kepada RM150 seorang anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun dan RM200 bagi seorang kanak-kanak berumur 6 tahun dan ke bawah dengan maksimum RM1,000 sekeluarga. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah meneliti semua pertanyaan, isu, cadangan mahupun pandangan daripada ahli-ahli yang berhormat sepanjang sesi perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan 2021 di peringkat dasar, sama ada secara perbahasan dalam Dewan mahupun bertulis. Seramai 18 orang ahli yang berhormat telah membangkitkan sebanyak 34 pertanyaan, isu dan cadangan sepanjang sesi perbahasan kali ini. Izinkan saya untuk menjawab semua pertanyaan, isu dan cadangan mahupun pandangan secara keseluruhan dan jawapan lanjut akan dibekalkan secara bertulis. Tuan Yang di-Pertua, isu yang banyak dibangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini adalah berkaitan birokrasi bantuan dan bantuan kebajikan sebanyak 40% isu yang telah dibangkitkan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pontian, Yang Berhormat Lanang, Yang Berhormat Kota Samarahan, Yang Berhormat Kota Melaka, Yang Berhormat Lubuk Antu, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Kalabakan di atas keprihatinan terhadap proses permohonan bantuan kebajikan serta mengurangkan birokrasi Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya selepas berlakunya insiden penularan wabak pandemik COVID-19 di Malaysia. Untuk makluman, Kementerian mengambil maklum perkara ini dan sentiasa mengambil langkah proaktif bagi mengenal pasti golongan yang memerlukan
agar tidak berlaku keciciran. Setiap permohonan bantuan akan dibuat siasatan secara terperinci dan pertimbangan bantuan adalah mengikut kriteria dan syarat yang telah ditetapkan di dalam garis panduan pengurusan bantuan keuangan Persekutuan JKM. JKM juga mempunyai pengkalan data yang lengkap bagi setiap penerima bantuan sedia ada melalui sistem e-bantuan JKM. Walau bagaimanapun, dalam usaha untuk mempercepatkan proses permohonan bantuan dan mengurangkan birokrasi selepas kerajaan mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, JKM telah melaksanakan inisiatif pengecualian kaji semula bantuan keuangan bulanan persekutuan kepada semua penerima bantuan sedia ada di seluruh negara, termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Pelanjutan bantuan dibuat secara automatik kecuali bagi kes-kes yang boleh ditamatkan berdasarkan maklumat yang sahih. Kementerian komited dalam meneliti proses birokrasi dalam usaha memendekkan tempoh permohonan bantuan agar penerima dapat menikmati faedahnya secepat mungkin dan sentiasa berusaha menambah baik penyampaian perkhidmatan kepada kumpulan sasar. Tuan Yang di-Pertua, Kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menggalakkan semua permohonan perkhidmatan bantuan JKM dibuat secara atas talian. Selain daripada itu, kita juga mempromosikan perkhidmatan bantuan di semua platform media massa dan juga media sosial. Kami juga mengadakan kerjasama erat di antara agensi-agensi berkaitan untuk mempromosikan perkhidmatan kementerian kepada pengetahuan umum dan juga bekerjasama dengan pemimpin masyarakat dan NGO bagi mengenal pasti mereka yang layak dibantu mendapat perkhidmatan dan bantuan daripada agensi-agensi di bawah kementerian. Untuk makluman semua jenis bantuan dan perkhidmatan yang disampaikan oleh pihak kerajaan, khususnya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, adalah untuk kebajikan dan kesejahteraan rakyat jelata. YB Menteri. Pada masa yang sama, Mohon penjelasan. Boleh ya? Sikit. Saya ada bertanya. Saya ingin tahu jika permohonan atas talian dan keluarga ini keluarga yang susah, ia mungkin satu perkara yang menyukarkan. Jadi mungkin ada baiknya jika pegawai kebajikan masyarakat sentiasa turun padang dan mencari. Itu soalan pertama. Yang kedua ialah apabila segala bantuan telah dinaikkan, baguslah, terima kasih, tahniah. Saya kira akan ada penambahan permohonan-permohonan baru. Berapa jangkaan kementerian? Adakah kenaikan 30%? Adakah bajet tahun depan ini cukup jika bertambah untuk diluruskan permohonan-permohonan tambahan? Terima kasih. Menteri. Menteri, isu terima yang kasih sama. Yang berhormat. Menteri, isu yang sama, Kota Melaka. Menteri nak bagi laluan ke tidak? Kota Melaka. Okay. Isu yang sama. Ya, terima kasih Menteri. Isu yang sama ya. Ya, kita lah. Kita bagi Kota Melaka dulu. Sila, Kota Melaka. Ya, terima kasih Menteri. Tahniah atas keputusan kerajaan membenarkan pemohon membuat permohonan atas talian. Tetapi adakah keputusan ini telah disampaikan ke semua peringkat? Sebab di negeri Melaka, pemohon masih diminta untuk tampil ke pejabat untuk membuat permohonan baru. Terima kasih. Kota Melaka, terima kasih. Pontian. Ya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Pontian dan juga Kota Melaka di atas keprihatinan dalam kita mempercepatkan proses penyaluran bantuan kepada rakyat jelata. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita menggalakkan permohonan perkhidmatan bantuan JKM secara atas talian. Tapi kita turut memahami kerana ada juga di kalangan rakyat ini, ya mungkin ada juga tidak mempunyai kemudahan dan mereka memerlukan untuk berhadapan apabila mereka nak memohon untuk bantuan. Kerana itu selain daripada permohonan atas talian, kami juga melalui JKM ini turun ke padang, turun ke bawah sesi untuk berjumpa dengan mereka yang memerlukan ini, tetap kita teruskan. Kita bukan hentikan walaupun kita menggalakkan mereka memohon secara atas talian. Ya, kerjasama bersama dengan pemimpin masyarakat, bersama dengan pemimpin NGO dan sebagainya, komuniti ya, harus dipertingkatkan supaya tiada mereka yang tercicir. Jadi kepada soalan daripada Kota Melaka tadi, ini telah kita umumkan. Kota Melaka sana, sini Sungai Petani. Sorry.
Sungai Petani. Yang ini Sungai Petani, Kota Melaka sana. Jadi apa soalan yang kita dah berikan tadi, sebenarnya kita dah maklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat sampai ke peringkat daerah. Saya rasa saya telah menjawab soalan tadi, ya, dan boleh saya teruskan? Menteri kalau boleh, Menteri. 2 minit. Sungai Petani, Menteri. Lanang pun mau tanya soalan. Banyak kes-kes kadang-kadang orang susah ni yang dilaporkan dalam akhbar-akhbar. Dan ditunjuk gambar dan sebagainya. Jadi sebelum itu saya ucap tahniahlah kerana semua permohonan sekarang ni boleh lalui atas talian. Jadi saya ada kes-kes yang saya pun tak tahu, kadang-kadang kawasan-kawasan kita ni tersorok jauh. Kadang-kadang ada timbul kes-kes yang luar biasa. Anak yang cacat dan sebagainya, tetapi apabila keluar dalam newspaper baru kita tahu. Jadi soalan saya ialah, adakah kementerian akan mengambil tindakan ataupun ada unit yang mengambil tindakan apabila kes-kes ini timbul dalam surat khabar dan buat follow up atas apa yang berlaku kepada keluarga-keluarga mangsa ini ataupun yang menderita ini. Terima kasih, Menteri. Sila Menteri. Menteri, boleh tanya sikit lagi? Ya. Sila Saya Lanang. telah bangkitkan isu lapor diri oleh OKU pada masa itu PKP. Jadi, bolehkah mereka mendapat semula bantuan kewangan yang telah dibatalkan dalam masa PKP itu, dan juga bila Menteri kata boleh ada permohonan atas talian, maksudnya saya mau cadangkan supaya dalam borang kita tidak perlukan tanda tangan daripada wakil rakyat atau sesiapa ketua kampung dan sesiapa lagi, kerana ini memang menyusahkan pemohon. Terima kasih Lanang. Sila Menteri jawab. Okey, terima kasih Yang Berhormat Lanang dan juga Sungai Petani. Kita menyedari apabila negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 ini, ramai yang terjejas. Kalau dulu mereka dalam golongan M40, sekarang mereka dalam golongan B40. Kalau dulu mereka dalam B40, sekarang mereka dah jatuh dalam kategori miskin. Kalau dulu mereka miskin, sekarang mereka dah jatuh dalam kategori miskin tegar. Kalau kita lihat bahawa baru-baru ini juga kerajaan telah mengumumkan bahawa PJK, Pendapatan Garis Kemiskinan, kita telah revise daripada RM980 ke RM2,208. Dan di pihak kementerian juga, kita juga telah mensasarkan bahawa dengan peningkatan dengan garis pendapatan garis kemiskinan ini, akan lebih ramai lagi mereka yang layak untuk memohon bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi ada banyak isu, ya, seperti yang tadi yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sungai Petani, ya, tentang mereka yang duduk jauh anak-anak yang OKU dan sebagainya yang memerlukan bantuan dan sebagainya, yang kadang-kadang kita tahu hanya di dada akhbar. Saya mengakui bahawa di bawah kementerian ini, terutamanya Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita tak mempunyai warga kerja yang mencukupi. Ya, kerana itulah kita telah pun menghantar permohonan melalui kementerian antara lain kini dalam proses memohon perjawatan tambahan, iaitu pegawai JKM secara kontrak melalui program Short Term Employment Program, MyStep, ya, bagi membantu mempercepatkan proses siasatan permohonan bantuan di daerah. Antara jawatan yang dimohon adalah pegawai akhlak, pelindung kanak-kanak dan juga pegawai kes yang menguruskan bantuan kebajikan ini. Jadi dalam masa yang sama juga, kita juga ada sukarelawan di JKM ini yang menjadi mata dan telinga dan akan membawa, ya, isu-isu yang berkaitan kepada pihak JKM di peringkat daerah dan juga di negeri. Dan selain daripada itu, seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Lanang tadi, ya, tentang khususnya kepada golongan OKU atau golongan yang memerlukan di kawasan luar bandar terutamanya, ya. Jadi kementerian melalui JKM ini telah melaksanakan program Reach Out OKU di luar bandar melalui 108 pejabat daerah JKM di seluruh Malaysia, sama ada di peringkat daerah, kita ada juga pejabat jajahan dan juga bahagian, ya, dan juga bekerjasama dengan agensi berkaitan, pemimpin tempatan, ketua kampung, penghulu, pemimpin orang asli dan sebagainya, dengan mengadakan pelbagai program termasuk program turun padang agar perkhidmatan dan bantuan yang disediakan dapat disampaikan terus kepada mereka yang benar-benar layak dan menepati syarat yang ditetapkan. Di samping itu, JKM juga telah menubuhkan
Pusat Aktiviti Sukarelawan VXC yang menjadi tempat untuk sukarelawan JKM mengadakan perjumpaan dan perbincangan dalam membuat perancangan dan penyusunan aktiviti kesukarelawan. Objektif penubuhan VXC juga selari dengan matlamat JKM untuk memperkasa program-program yang berasaskan komuniti ataupun peranan organisasi yang berasaskan komuniti OBK, the role of community-based organisation dalam pembangunan komuniti. Datuk Yang Beri-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Pontian turut... Yang Berhormat Menteri, boleh saya tanya soalan? Okey. Menteri, saya masa tinggal 5 minit saja lagi. Pastikan okey. dapat. Boleh saya kena tanya teruskan. soalan? Walaupun ada program untuk memperkasakan wanita secara bantu mereka tentang kerja, tetapi program-program ini belum sampai kepada wanita yang perlukan. Yang pertama. Yang kedua ialah selalunya kerana CMCO tidak dapat berkumpul beramai-ramai dan hendak buat secara online. Tapi kebanyakan wanita tidak ada internet access. So apakah cadangan yang diadakan oleh Menteri untuk bantu wanita yang tidak ada akses kepada program-program dan juga tidak ada akses kepada internet? Dan bolehkah Dewan yang berada di PPR atau di low cost flat digunakan untuk mengadakan program-program ini untuk wanita supaya lebih ramai wanita dapat memanfaat daripada program ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Jaya, sila. Okey, terima kasih di atas cadangan yang baik tentang program-program yang boleh kita salurkan kepada wanita. Kita tahu dalam keadaan PKP ini kita perlu untuk mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Tak boleh nak berkumpul ramai dan serana itu banyak program juga dijalankan di atas cara atas talian. Saya telah memikirkan bagaimana kita nak menyampaikan maklumat ini kepada wanita, khususnya kalau wanita di luar bandar. Alhamdulillah baru ini perbincangan awal telah diadakan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia kerana mempunyai lebih daripada 1,000 pusat internet desa yang ada di seluruh negara yang boleh kita adakan konten-konten bagaimana kita boleh membantu wanita. Jadi sekiranya mereka tidak mempunyai akses kepada internet, mereka boleh hadir ke pusat-pusat komuniti internet desa ini untuk mendapatkan maklumat dan terutamanya untuk membangunkan ekonomi wanita itu sendiri. Tuan Berhormat Menteri, Tuan Speaker, saya minta petua daripada Tuan Speaker untuk lanjutkan masa kerana kementerian ini cukup penting dan ini baru menyentuh isu bantuan kebajikan. Ada isu kanak-kanak semua belum disentuh lagi. Terima kasih. Menteri menggulung apa yang telah dibangkitkan sebelum ini. Saya ingat Menteri Yang Berhormat Menteri, bantuan Tuan Yang Berhormat Menteri. Seterusnya Yang Berhormat Pontian turut membangkitkan berkenaan bantuan membaiki rumah yang rosak akibat bencana. Selaras dengan peruntukan dalam arahan Majlis Keselamatan Negara MKN nombor 20, tanggungjawab JKM adalah mengenal pasti pusat pemindahan, membuat pendaftaran mangsa bencana, mengedarkan keperluan asas kepada mangsa bencana dan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada mangsa yang memerlukan. Bantuan membaiki rumah yang rosak akibat bencana adalah di bawah tanggungjawab pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah untuk menentukan jumlah dan kadar yang ditetapkan. Bantuan membaiki rumah yang disediakan oleh JKM bukan untuk membina semula rumah atau membayar ganti rugi, tetapi lebih kepada bantuan ihsan kepada mangsa. Tuan Yang di-Pertua, Yang Berhormat Lanang berdasarkan statistik JKM sehingga Oktober 2020, penerima bantuan orang tua mencatatkan bilangan penerima bantuan tertinggi berbanding penerima skim-skim bantuan lain iaitu 27.5% daripada keseluruhan penerima bantuan JKM di seluruh negara dengan perbelanjaan sebanyak 479.2 juta. Pada tahun 2020, kerajaan telah menyediakan peruntukan sejumlah 575 juta untuk menampung keperluan penerima bantuan warga emas ini. Kriteria utama kelulusan sesuatu bantuan ialah berdasarkan pendapatan garis kemiskinan PJK semasa. Sekiranya pendapatan keluarga berada di bawah PJK yang telah ditetapkan serta memenuhi kriteria dan syarat yang telah digariskan jabatan,
maka warga emas itu layak dipertimbangkan bantuan. Selain daripada syarat dan kriteria berkenaan penilaian, JKM turut mengambil kira tanggungjawab anak-anak yang telah bekerja dan mempunyai pendapatan untuk menjaga dan memastikan ibu bapa mempunyai kehidupan yang selesa. Berdasarkan statistik penerima bantuan di Parlimen Lanang, bagi warga emas dan pesakit kronik terlantar adalah seramai 806 orang penerima dengan 3.25 juta telah disalurkan bagi Januari hingga Oktober tahun ini. Keseluruhan penerima bantuan Parlimen Lanang adalah sebanyak 2,142 penerima dan sebanyak 7.29 juta telah disalurkan. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Yang Berhormat Penampang dan Yang Berhormat Dungun berkenaan dengan pemberian bantuan kebajikan kepada rakyat dalam kesulitan. Kementerian telah diwartakan sebagai agensi perkhidmatan perlu Essential Services selaras dengan perkara 2 jadual perkhidmatan perlu peraturan 2. Di dalam sesulan itu, kementerian telah dipertanggungjawab untuk menjaga serta menguruskan ehwal kebajikan golongan yang terjejas atas sebab PKP. Kementerian melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi yang Menteri, jumlah boleh saya tanya 22.2 soalan? juta. Patan Jaya, masa Boleh, dah tamat sebenarnya. Saya bagi Daripada tambahan sedikit. Saya bagi tambahan kepada Menteri. Yang di-Pertua tambah 5 minit lagi untuk dia. Ya, saya benarkan, tapi sebut mana YB yang tidak ada dalam Dewan, elok buat jawapan bertulis. Tuan Speaker, 5 minit untuk kementerian ini tak cukup. Ini isu kebajikan dan ini adalah bajet untuk membantu masyarakat di luar sana kerana COVID. Saya faham. Kalau sebab itu saya bagi tambahan masa untuk 5 Menteri. minit tak cukup kerana dia ada banyak kumpulan sasar mereka, Tuan Speaker. Baik, terima Kita kasih. belum sentuh isu kanak-kanak lagi. Tuan Speaker, kalau saya boleh mencela, oleh kerana kerajaan telah uplift ban kuarantin 14 hari, saya rasa agak elok untuk kita bagi tambahan masa kepada Yang Berhormat Menteri. Kita ada urusan mesyuarat yang telah ditetapkan. Maksimum 15 minit lah, 15 minit maksimum. Ikut peraturan mesyuarat. Menteri perlu berapa minit lagi untuk? Banyak minit. Saya bagi 5 minit, silakan. Okey. Banyak ni. Tuan Speaker, boleh saya minta haji semula 5 boleh minit saya jawab memang satu tak bantuan cukup. khas ibu tunggal pula ya. Tadi dah kanak-kanak kebajikan ibu tunggal yang saya nak jenamakan semula ibu tunggal ni sebagai ibu wajah. Ya, jadi Tuan Yang di-Pertua, isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Julau berkaitan dengan bantuan khas pada ibu tunggal. Kerajaan amat prihatin terhadap nasib golongan wanita termasuk ibu tunggal yang sudah pastinya melalui kehidupan yang sukar, lebih-lebih lagi yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Oleh itu, kerajaan melalui penjana yang diumumkan pada 5 Jun lalu telah memperuntukkan 45 juta bagi membantu ibu tunggal. 45 juta ini untuk 150,000 orang ibu tunggal yang mendapat bantuan secara one-off. Namun begitu, sehingga apabila ditutup pada 31 Oktober, YB kita Menteri, dapati boleh ada saya tambahan, tanya ada 161,909 yang didapati layak. Jadi kementerian telah ambil inisiatif untuk menggunakan lebihan peruntukan sedia ada ya untuk membantu YB Menteri, membayar boleh kepada saya tanya 11,000 soalan? penerima bantuan ini. Jadi pembayaran kepada penerima sedang dilaksanakan dan proses pembayaran dijangka selesai sebelum 31 Disember. Berhubung dengan ibu tunggal iaitu Puan Pauline anak Embu, hasil semakan dapati bahawa beliau telah memohon dan permohonan telah pun diluluskan. Penyaluran bayaran kepada beliau sedang dilaksanakan oleh jabatan ini. Pemohon juga telah dimaklumkan mengenai kelulusan ini. Terima kasih, Tuan Menteri. Yang di-Pertua, tentang OKU, Yang Berhormat setuju mencadangkan agar bantuan kerajaan tertumpu kepada peluang pekerjaan bagi golongan OKU. Untuk makluman, kadar bantuan elam pekerja cacat adalah merupakan salah satu tarikan kepada majikan bagi meningkatkan pengambilan pekerja OKU. Selain faedah pengecualian cukai oleh lembaga hasil dalam negeri. Jadi Kementerian melalui Tuan JKN Speaker, telah mengambil... kalau ahli parlimen tak hadir, boleh skip tak jawapan? Kita pergi kepada isu yang ahli parlimen hadir. Betul, itu yang saya canangkan. Dan Okey. Yang Berhormat Menteri, mana jawapan yang tak sempat dibacakan memang akan diuploadkan dalam portal pada hari yang sama. Okey. Tuan Speaker, ini bukan Saya nak isu sebut pasal upload on keganasan rumah portal. tangga. Ini Faham. adalah Kita- perbahasan belanjawan yang cukup Faham, penting. saya faham. Tapi kita terhad kepada masa yang ada. Tak apa, kita boleh panjangkan. Setiap hari kita tukar rules Tak. kita, SOP kita.
Tak. Ini adalah perbelanjaan yang sangat penting kementerian ini. Kita belum touch lagi isu kanak-kanak. Saya nak minta Menteri teruskan. Okey, Tuan Yang di-Pertua, kebelakang ini dapat banyak perbincangan mengenai isu keganasan rumah tangga. Sewaktu PKP di media masa, ekoran berlaku peningkatan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan hampir di seluruh dunia. Jadi untuk makluman, hari ini 25 November telah dipilih sebagai hari hentikan keganasan terhadap wanita peringkat antarabangsa. Jadi saya nak menyeru, saya nak ambil kesempatan ini juga nak menyeru, nak mendesak agar kita semua di sini menyayangi wanita, hormati wanita, kerana walau siapa pun kita di dalam dewan ini, sama ada lelaki ataupun wanita, ataupun daripada latar belakang yang berbeza, luar bandar ataupun bandar, semua setiap orang daripada kita di sini lahir daripada perut seorang wanita. Saya setuju, Menteri. Saya setuju betul. Soalan yang berhormat. Teruskan, Menteri. Pendek ya. Jadi saya setuju apa yang Berhormat Menteri sebut tentang usaha kita menangani keganasan rumah tangga. Khususnya melibatkan wanita, dan saya bangkitkan dalam talian direkodkan sejumlah besar. Hanya ada juga jawatan kuasa keganasan rumah tangga yang sepatutnya melibatkan Yang Berhormat, tapi hanya melibatkan pertemuan sekitar 7 bulan lalu. So kalau keutamaan yang diberikan kepada isu ini, adakah Yang Berhormat boleh memperincikan langkah-langkah seterusnya untuk memastikan isu ini dapat diselesaikan secara bersama? Sila Menteri. Itu hanya salah satu, sebab kita juga selepas itu ada perjumpaan di bawah jabatan-jabatan dari agensi kementerian juga telah menjalankan kolaborasi bersama dengan pihak NGO dan juga kementerian lain. Sebab dalam isu kita nak menangani perkara ini, dia bukan hanya terletak di bawah Kementerian Wanita tapi perlu merentasi semua kementerian. Kerana itu perjumpaan juga perbincangan telah diadakan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan PDRM, dan kita juga telah baru-baru ini juga telah ada perbincangan bersama pihak telco untuk mewujudkan kod rahsia dan sebagainya supaya ianya akan lebih memudahkan lagi. Dan saya berharap agar wanita di luar sana itu berani ya untuk membawa aduan ini. Dia bila ada peningkatan itu dalam masa yang sama juga, ya kita harapkan bahawa aduan ini juga supaya tidak ada lagi perasaan, mungkin dulu sebelum itu ada perasaan malu, mungkin ada perasaan takut, mereka utamanya kalau mereka ni tak ada punca pendapatan, bergantung harap kepada suami, maka dia takut kalau sekiranya ianya dilaporkan, diadukan, maka akan hilang punca pendapatan. Jadi ini kesedaran yang perlu kita bersama-sama. Saya rasa ini bukan sahaja tugas dan tanggungjawab di bawah Kementerian Wanita, tapi adalah tanggungjawab kita semua supaya kita lebih peka terhadap nasib wanita terutama di Malaysia ini. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya ada satu lagi soalan yang belum Yang Berhormat jawab. Boleh saya tanyakan? Okey. Berkait dengan projek rintis untuk menempatkan kanak-kanak tanpa penjaga yang sekarang ditahan di seluruh depo di Malaysia. Kalau boleh Yang Berhormat bagi tahu status ya, agak penting memandangkan tempoh PKP ini. Tuan Speaker, isu saya adalah taska untuk frontliners. Sila Menteri. Okey, tentang kanak-kanak di depo dengan sebab kita faham mereka ni datang mungkin dalam keadaan negara mereka itu yang tidak selamat. Sebab itu perbincangan kerjasama dengan Jabatan Immigration dengan pihak KDN itu telah kita adakan. Kerana kita nak supaya anak-anak ini walaupun mereka berada di situ dijaga dari segi emosinya, dari segi persekitarannya, supaya mereka ini tidak terdedah dan mereka ini juga dijaga dari segi hak dan asasi mereka sebagai kanak-kanak. Ini juga I think ada beberapa juga isu yang telah kita ambil kira, yang telah kita tangani bersama dengan pihak immigration. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya akan patutnya, maaf Yang Berhormat Menteri, isunya sepatutnya dilaksanakan pada April tahun ini. Saya rujuk kepada mesyuarat pengurusan tertinggi. Mungkin Yang Berhormat berikan status adakah ia ditunda dan sampai bila, kerana kanak-kanak ini masih lagi ditahan dalam depo.